Sila, Dharmakota. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi. Saya nak katakan di sini, ya, Tan Sri Pengerusi, walaupun kami ni pembangkang, tapi tak menghalang kami ni untuk berbincang cara mana untuk menyelamatkan kehilangan hasil negara. Saya tak rasa langkah patut diambil dalam perbincangan di peringkat jawatankuasa ni untuk ambil peluang menghentam satu sama lain seperti yang dibuat akhirnya oleh Rembau. Saya rasa peluang yang kita ada ni baik kita bincang dan tumpukan kepada butiran yang boleh membantu. Sebab tu saya katakan hasrat saya sama-sama rakan-rakan kita ada ramai yang berpandangan lebih baik di peringkat jawatankuasa ni kita tumpukan kepada aspek yang boleh membantu dan sekaligus menolak seperti yang dikata kita ni cuma membangkang dan mengkritik. Apa yang saya nak katakan berkenaan itu, Tan Sri Pengerusi, di bawah B10 60,000 dan 80,000 iaitu berkenaan perkhidmatan kastam dan LHDN. Dua-duanya telah diperuntukkan 780 ribu juta dan 975 juta, hampir 1 bilion dua-dua agensi ini. Menunjukkan kita menghadapi cabaran yang sangat besar. Semua orang tahu yang kastam sekarang ni bukannya menghadapi masalah penyeludupan, Tan Sri Pengerusi. Mereka terpaksa berdepan dengan cubaan menyeluduk dadah setiap malam. Setiap malam. Kan pelik, kastam kerjanya tangkap penyeludupan dadah. Bukan penyeludupan barang-barangan yang dilarikan cukai. Sekarang dadah. Dan jumlahnya kalau dulu setakat 200-300 ribu, sekarang puluhan juta. Yang terakhir minggu lepas, rampasan kastam. Bukan rampasan, penemuan kastam menyeluduk dadah berjumlah 47 juta ringgit. Besar tu. Itu yang dialami oleh kastam di Raja Malaysia. Sekaligus tidak juga menolak kemungkinan sebelum pada kali ini telah banyak pelakuan-pelakuan sama yang tidak berjaya dikesan. Dan terbukti, Tan Sri Pengerusi, yang ditangkap tu ada seorang perempuan ditangkap, dia kali ke-12 memasuki Malaysia. Baru ke-12 kena tangkap dan dia membawa bersama cubaan menyeluduk dadah berjumlah 8 juta ringgit. Dah 11 kali lepas, kali ke-12 kena tangkap. Saya sokong kita mempertingkatkan keupayaan anggota ataupun badan kastam di Raja Malaysia ni. Sekaligus saya nak tanya, apakah jadi dengan pasukan petugas khas yang telah kita tubuhkan untuk tujuan ini selama 2 tahun? Ya. Well, saya pun bersetuju dengan yang berhormat. Tapi ada juga kes di mana rakyat di luar negeri itu, dia memang sudah kahwin ataupun dia ada boyfriend di Malaysia dan dia sering masuk dan keluar. Dan selepas kita beritahu sebagai seorang wakil rakyat, kita beritahu bahawa gadis ini dia masuk untuk tujuan ini dan bukan untuk yang lain. Tapi dia juga ditahan juga. Dia ditahan di airport dan tidak mau diluluskan. Apakah dan ini akan mencecahkan image kastam juga? Apa pandangan yang berhormat? Betul, saya setuju dengan begitu bertajam. Sebab tu kita perlu pandangan dan nasihat yang bernas daripada menteri yang jaga awam wanita dan keluarga. Sepatutnya berilah seorang yang boleh memain peranan, pastikan sekaligus wanita di Malaysia ataupun wanita luar yang masuk ke Malaysia tidak dianiaya atau dilihat seperti dianiaya. Sebab itu polisi ni nampak gaya tak berapa jelas. Saya berharap selepas ni ada kaedah untuk membetulkan keadaan ni. Saya nak katakan laporan yang dijanjikan oleh kerajaan dalam parlimen iaitu penemuan atau hasil daripada penubuhan pasukan khas yang menggabungkan kastam, LHDN, polis, SPRM dan juga agensi-agensi lain seperti immigration. Ditubuhkan di bawah satu jabatan khas bawah AG, pejabat AG. Sampai sekarang seperti yang dijanji penemuan tidak ada. Dan saya rasa amat baik sekali walaupun Rembau tadi sebut berkenaan GFI. Betul. Saya rasa itu fakta yang betul.
Kerana menyebut semula kata ada 83% GFI disebabkan oleh pelarian cukai ataupun penggalakan cukai. Betul, betul. Sepatutnya ulasan tu disebut kepada ini adalah bidang baru yang boleh ditekankan, dicuba untuk dapat kutip cukai yang tidak berjaya terlepas dikutip, dan kalau jumlah dia 880 lebih bilion ringgit, 25% daripada kadar cukai yang terlepas itu dah tentu negara boleh meraih 200 bilion ringgit cukai sepatutnya. Itu belum masuk penalti. Kalau diambil kira penalti minimum 20%, kita berjaya atau mungkin insya-Allah dapat meraih lebih daripada 400 bilion ringgit yang tak dapat dikutip kerana Rembau sebut tadi kerana kononnya kerana pengelakan cukai. Tak kiralah elak cukai ke apa, semua melanggar undang-undang. Jadi di bawah perkara 80,000 dan 60,000 ni, saya rasa Tan Sri, lebih baik kita tumpukan kepada aspek menutup ketidakupayaan ini, kita tekankan. So sejajar dengan 1 bilion, hampir 1 bilion satu agensi ini diperuntukkan, baik kita usahakan supaya dapat semula menyelamatkan perkara yang tertinggal atau kita tak berjaya nak buat ni. Saya rasa ada peluang, insya-Allah. Dan sebab itu saya katakan boleh jadi nama dia tu tak berapa sesuai. Apa salahnya kalau kerajaan, atau kerajaan tak berbuat tak apa, kerajaan baru akan buat, boleh jadi akan datang, kita tukar sikit nama, kita angkat kuasa dia tu melebihi daripada yang ada sekarang. Kalau sebagai contoh Tan Sri Pengerusi, lembaga hasil dalam negeri, apa salahnya kita tukar kepada lembaga hasil Malaysia supaya gambaran tu lebih besar, lebih meluas, sesuai dengan agensi yang boleh mengutip lebih pada 100 bilion setahun. Dan kita nak berhadapan dengan aktiviti nak mengutip yang tak berjaya dikutip ni dalam lingkungan 200 bilion ni. Tadi disebut oleh Rembau, saya bersetuju. Yang masih kita tak berjaya nak kutip, kalau laporan GFI dah kira, kutipan tu potensi untuk mengutip tu lebih pada 200 bilion. Dan kalau dicampur sikit saja dengan penalti, dah sampai 400 bilion. Ini adalah cabaran kepada pihak penguatkuasa. Mereka ada peluang untuk meraih dana dan hasil baru kepada negara yang bukan disengajakan, tapi kita terlepas. Kita cuma perlu tingkatkan sikit kuasa mereka, keupayaan mereka, dan saya rasa apa salahnya kita beri nama, kita jenamakan semula namanya. Kalau kerajaan boleh buat pelan transformasi, apa salahnya kita transformasikan mereka, beri nama yang lebih tinggi darjatnya, Lembaga Hasil Malaysia. Negara lain pun pakai revenue department tu berdasar kepada negara, jabatan hasil negara tertentu, semua meletakkan nama negara. Jadi saya rasa tak ada salah kalau kita boleh angkat sikit perkara tu, Tan Sri Pengerusi. Kemudian di bawah 10,000, bawah dasar baru juga menyentuh tentang 10,500, itu LHDN dan custom. Ada 170 juta dicampur dengan 50 juta untuk pelaksanaan dasar baru. Saya nak tanya sekali ini, ramai yang katakan, dan memang sudah tentu ini adalah parlimen sidang penggal yang terakhir sebelum Timbalan Menteri yang jawab. Tolong beritahu, betul atau tidak peruntukan ini untuk persediaan kerajaan melaksanakan cukai baru iaitu GST. Cukuplah bermain kata tahun depan, lepas pilihan raya mungkin tak buat dan sebagainya, tapi peruntukan ditambah tujuannya jelas untuk persediaan melaksanakan cukai baru. Pasal apa tak boleh beritahu? Saya rasa ada baiknya kalau kerajaan berterus terang supaya peniaga, peruncit, pengguna boleh buat persediaan. Saya rasa masalah kita ialah apabila tidak ada persediaan saja, sebab tu dia orang jadi marah. Kalau dah ada persediaan, diberi lebih awal pengetahuan ni kepada pengguna, peniaga dan sebagainya, saya tak rasa ada masalah yang besar sangat. Tapi kerajaan, saya tak tahu kenapa takut sangat untuk mengumumkan perkara ni dengan jelas. Sekali kata YB setuju ke GST ni? Ya? YB setuju ke GST ni? Saya kata pengumuman ini seolah-olah macam nak sembunyikan sesuatu. Yalah, sekarang saya nak tanya, menjadi tanggungjawab kerajaan. Kalau pembangkang dah tukar jadi kerajaan, itu perkara lain. Tuan Pengerusi, Tugas saya ialah
untuk membawa persoalan ini dalam Dewan di peringkat jawatankuasa. Sebab jawatankuasa ada meletakkan angka untuk dibelanjakan untuk tujuan itu. Boleh saya tanya? Jadi saya rasa tanya menteri lagi Tak, baik. saya Sebab tanya jelas. Timbalan Saya nak Menteri tanya punya pendirian jawapan. Yang Berhormat secara peribadi saja. Setuju Dalam atau tidak parlimen GST tak ada peribadi. Ini tak, si GST kita secara semua peribadi. berkenaan dengan ahli parlimen menjawab persoalan untuk kepentingan rakyat saja. Tak ada saya- persoalan peribadi. Bukan pencelahan. Peribadi Pencelahan lepas sebagai tu kita peribadi. minum kopi. Tak, Yang Berhormat Saya tak- belanja Yang Berhormat minum sebagai kopi untuk soalan peribadi. Yang tak, bukan Terima soalan. kasih. Sebagai peribadi, sebagai Yang Berhormat, adakah pendirian peribadi Yang Berhormat sebagai seorang ahli parlimen? Yang Berhormat setuju GST ni atau tidak? Soal peribadi tak perlu kita masuk dalam hansat. Okey, Itu kita maknanya minum setujulah. kopi Terima dah. kasih. Terima kasih. Ya? Clear. Terima kasih. Saya cuma kata saya bercadang. Saya cadangkan pada kerajaan untuk tidak menerima reaksi yang negatif daripada masyarakat umum. Lebih baik umumkan. Persediaan perlu dibuat sekarang kerana kita nak laksanakan cukai baru GST. Apa salahnya? Cakaplah. Kalau kita jadi kerajaan, kita boleh cakap. Kita boleh cakap sebab ada kaedah lain sebelum pelaksanaan tu untuk mengimbangi kesan dia. Saya rasa ini, kalau orang menuduh kata kita flip-flop ke, kita menyembunyikan fakta, kita jadi marah. Tapi tak apalah, Tan Sri Pengerusi, di peringkat jawatankuasa tak perlu dipanjangkan. Saya mohon supaya kerajaan beri penerangan. Betul atau tidak perkara itu. Bawah P10, Tan Sri Pengerusi, berkenaan dengan perkara 90,000, iaitu pelbagai suntikan. Walaupun ada sistem komputer bawah legend, saya tak mau sentuh perkara itu, saya nak sentuh berkenaan pelbagai suntikan. Jumlahnya keseluruhan 2.3 bilion. Yang nak diluluskan hari ini, Satgi Menteri Timbalan Menteri menjawab, iaitu 620 juta. Saya nak tahu terperinci sedikit apakah suntikan pelbagai ini. Dia kata, sepaham saya kalau suntikan ni maksudnya suntikan modal. Kalau suntikan modal biasanya di bawah kertas statut yang lain, yang biasanya selepas bertangan belanjawan ini, Yang Berhormat Menteri akan baca pada sebelah malam ni, kata kita perlukan buat suntikan kepada syarikat yang berkepentingan kerajaan sekian selalunya. Tapi adakah ini juga terangkum atau melibatkan item yang sama seperti dibuat sebelum-sebelum ni, iaitu suntikan yang perlu dibuat kepada syarikat-syarikat berkepentingan kerajaan. Di bawah B11 Tan Sri Pengerusi, perkara 20,500 subsidi LPG, diesel, petrol dan pemberian tunai. Saya mohon kerajaan menyatakan apakah apakah dapatan, penemuan, hasil, keuntungan, manfaat ataupun masalah-masalah yang dihadapi sepanjang pelaksanaan BRIM 1 dulu, yang pertama. Kita nak buat BRIM yang kedua. Tapi adakah kerajaan sebagai mempertahankan aspek integriti perbelanjaan awam, adakah kerajaan nak umumkan kejayaan ke, kesulitan ke, kerumitan ke berkenaan dengan pelaksanaan BRIM yang pertama? Adakah? Takkan tak ada masalah? Tentu ada masalah. Rungutan banyak dari segi pemberian voucher ke, proses nak menukar voucher ke. Takkan tak ada rungutan, takkan licin macam tu saja. Kita nak tahu, sebab selalunya kerajaan akan membentangkan hasil pelaksanaan. Sekurang-kurangnya, walaupun ahli-ahli parlimen sebahagian besarnya di peringkat pembangkang langsung tidak dilibatkan, tapi tak apa. Sekurang-kurangnya kita tidak perlu memberi jawapan yang menyebabkan rakan-rakan di sebelah BN sakit hati. Sekurang-kurangnya kalau kita tahu berkenaan dengan benda itu. Saya pun tidak berhajat untuk memberikan maklumat yang salah sekiranya kita tahu berkenaan dengan program BRIM. Dan oleh kerana jumlah sebenar yang dibelanjakan, kata mula-mulanya 1.92 bilion, kemudian menjadi 2.23 bilion. Yang terakhir katanya 3.02 bilion. Itu BRIM 1. So BRIM kedua, Tan Sri Pengerusi, saya nak tanya, apakah jumlah yang ceiling tertinggi ataupun yang nak dirancang untuk dibuat? Kita tidak mahu dituduh BRIM ini adalah program politik pilihan raya. Sebab kalau kita tidak jawab pada kali ini, sudah tentu dia mengesahkan pemberian wang ini adalah program politik pilihan raya. Yang sebenarnya tak payah kita bentang dalam belanjawan. Itu dalam peringkat parti masing-masing dia boleh cakap perkara itu. Masa Yang Berhormat. Ya, saya nak tanya juga Tan Sri Pengerusi, kalau diizinkan, berkenaan dengan subsidi faedah imbuhan tabung pinjaman dan juga subsidi faedah
subsidi kadar faedah. Satu bank pembangunan, satu tabung pinjaman. Satu berjumlah 81 juta saja, sikit. Yang subsidi faedah imbuhan tabung pinjaman 1.597 bilion, agak besar. Saya nak tanya, pemberian subsidi untuk faedah pinjaman apa? Yang terakhir bawah B12, iaitu peruntukan kepada kumpulan wang terkanun. Di sini disebut bahawa jumlah peruntukan kumpulan wang terkanun berjumlah 2.911 bilion, Tan Sri Pengerusi. Untuk 3 tujuan. Satu, kumpulan wang amanah pencen 1.5 bilion. Kumpulan wang cadangan untuk negeri-negeri 318 juta. Kumpulan wang pinjaman kepada badan-badan berkanun yang lain-lain 255.3 juta. Menjadikan keseluruhan, Tan Sri Pengerusi, sebanyak 2.073 bilion. Peruntukannya 2.9 bilion. Yang anehnya, saya tak jumpa, barangkali Menteri boleh beri penjelasan. Di dalam kertas yang diedarkan kepada kita, di ruangan penjelasan lampiran C, iaitu keterangan berkenaan dengan jumlah perbelanjaan yang diperuntukkan semasa pembentangan belanjawan. Di bawah tajuk B, peruntukan kepada kumpulan wang terkanun. Kat sini ada 874.6 juta saja, Tan Sri. Saya tak jumpa cari di mana lagi perginya 2.036 bilion ringgit. Tak tahu ke mana. Saya pun dah cuba. Saya cadang tadi nak pergi dalam bilik Tan Sri, nak minta izin, nak bincang dengan Tan Sri, nak tanya pegawai kerajaan, tapi tak sempat, Tan Sri. Jadi saya kemukakan sini. Oleh kerana pada mata saya agak jelas, barangkali saya tidak jelas dari aspek lain, tapi di sudut ini mata saya agak jelas. Di bawah kertas perintah 8, iaitu yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, memberi jumlah-jumlah yang tepat di sini keseluruhannya, tetapi di bawah peruntukan kepada kumpulan wang terkanun sebagaimana yang disebut 2.911 bilion, yang ada tercatat sini jumlahnya cuma 874.6 juta saja. Jadi yang lain tu saya tak jumpa. Barangkali Malam Menteri boleh beri tindakan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih.